Pembinaan infrastruktur satu sektor yang cukup penting bagi sebuah negara yang membangun dan ke arah negara maju juga, dan ini antara tumpuan utama yang kita bawakan pada anda melihat bagaimana kemajuan dan juga pencapaian yang telah pun dihasilkan oleh pihak Kementerian Kerja Raya, bukan sahaja untuk pembangunan dari segi infrastruktur tetapi pembangunan untuk keseluruhan bagi setiap masyarakat yang ada di negara kita. Jadi seperti mana yang anda saksikan tadi, paparan yang kami sediakan, kejayaan demi kejayaan telah pun dibawakan dan dihasilkan bukan untuk kemudahan untuk setengah pihak saja tapi untuk semua rakyat yang menikmati kemudahan infrastruktur yang ada. Jadi hari ini kami di RTM sangat berbesar hati kerana kita juga bersama-sama dengan orang kuatnya sendiri di bawah kementerian ini, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya Kementerian Kerja Raya, untuk kita sama-sama mengongsikan kepada penonton kita kejayaan yang dicapai oleh pihak Kementerian Kerja Raya. Apa khabar Datuk Seri? Selamat pagi. Alhamdulillah. Terima kasih kerana memberi peluang sekali lagi untuk bersama-sama Pagi Malaysia. Betul. Kerana Datuk Seri, ini penting juga untuk kita sama-sama kongsikan kepada penonton kita di Selamat Pagi Malaysia, Datuk Seri, kerana Kementerian Kerja Raya bertungkus lumus dalam memastikan infrastruktur sedia ada, infrastruktur yang bakal ada di Malaysia dapat dilakukan dan dibina dalam keadaan yang baik saja. Baik, sebelum kita lebih kepada pencapaian lah Datuk Seri, khususnya dari pihak Kementerian Kerja Raya sendiri, kita ingin melihat kepada situasi kita yang apa yang kita bawakan juga seketika nanti secara langsung untuk penerimaan vaksin langsung dari KLIA. Kalau kita lihat dari sektor pembinaan, ini juga merupakan salah satu lembaran baharu Datuk Seri, dengan adanya vaksin COVID-19 ini, maka kalau kita lihat sekarang ini kluster yang berlaku dalam kalangan pekerja di tapak pembinaan juga agak membimbangkan. Jadi mungkin bagaimana Datuk Seri melihat dengan adanya vaksin ini akan memberikan lagi satu lagi lembaran baru khususnya sektor pembinaan di negara kita? Memang benar kalau kita melihat pada data sektor pembinaan menyumbang boleh dikatakan kategori yang nombor 2 lah ranking dia kalau menyumbang pada kes positif COVID. Dan kita sedar hal ini, sebab itu kita memang dah ada task force dan kita mengucapkan terima kasih pada kerajaan melalui Kementerian Kesihatan dan juga MOSTI, di mana mereka meletakkan bahawa untuk vaksin nanti semua lapisan rakyat kita dan juga orang asing yang berada di Malaysia akan divaksinkan secara percuma, dibiayai oleh kerajaan, dan ini merupakan lembaran baru yang memberi pengharapan pada kita supaya kita akan ada 2 jenis pelindung. Satu, pelindung secara fizikal dengan kita mematuhi segala SOP. Kedua, pelindungan secara dalaman dengan adanya vaksin. Jadi ini sudah pasti memberi harapan. Kalau menurut kepada Kementerian Kesihatan, belum ada kajian tertentu, tapi mereka yang telah menjalankan vaksin menunjukkan penurunan nyata dari segi case positivity setiap kali inilah. Kalau kita melihat United Kingdom, US, India malahan, semua menunjukkan penurunan bila vaksin sudah dijalankan. Dan ini sudah menjadi harapan kita lah bila kita sudah menggerakkan vaksin ini, dan ianya diharapkan akan menjadi penurunan kes kita sebab adanya pelindungan dalaman. Tapi pada masa yang sama kita jangan alpa. Amat penting untuk kita sentiasa mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Ini juga dapat kita bawakan ataupun lihat kembali rancak untuk sektor pembinaan ya, sudah pasti. Baik, kalau kita lihat juga genap setahun kerajaan Malaysia prihatin
ini juga antara tumpuan utama yang dibawakan oleh Kerajaan Malaysia Prihatin juga pencapaian di bawah KKR, Kementerian Kerja Raya. Mungkin Datuk Seri kita boleh secara ringkasnya lah melihat pencapaian yang dibawakan oleh KKR. Alhamdulillah, dari segi KPI kita sudah mencapai 99% untuk tempoh 2020. Kalau kita melihat dari segi pengukuran itu, dari segi peruntukan, kita diperuntukkan lebih kurang 6 bilion lebih. Tapi pencapaian kita disebabkan keadaan pandemik dan sebagai cabarannya, ada peruntukan yang kita terpaksa kembalikan pada Kementerian Kewangan untuk disalurkan fokus kepada membantu rakyat kita dalam program prihatin ini. Tapi dari segi peruntukan yang telah disalurkan pada kita telah belanjakan boleh dikatakan 99%. Contohnya apa yang kita telah laksanakan ialah Pen Borneo, Sarawak misalnya. Sekarang ini tahap statusnya ialah 60% dah siap daripada 11 packages dengan peruntukan 16 bilion itu kita sudah pun capai pada 60%. Walaupun cabarannya agak besar dengan perubahan dan sebagainya, alhamdulillah kita tetap mencapai 60% sekarang ini. Manakala untuk Pen Borneo Sabah, daripada 35 packages, 15 sudah pun boleh dikatakan ada yang dalam pelaksanaan dan ada lagi dalam tempoh perolehan tender dan sebagainya. Dah capai pun 45%, dan fokus kita ialah untuk memastikan bahawa jalan-jalan ini akan dapat kita siapkan secepat yang mungkin, sebab ianya akan memberi bukan saja kemudahan pada rakyat kita dari segi connectivity, tapi pada masa yang sama akan membantu meningkatkan ekonomi, sebabkan dari segi mobility, barangan, services dan orang, ianya akan lebih baik lagi. Fokus kita di Semenanjung, ada beberapa jalan yang kita lihat. Sudah pasti Central Spine Road adalah satunya. Dan Central Spine iaitu daripada Bentung sehingga ke Sempadan Kelantan. Yang ini boleh dikatakan dalam tahun ini kita boleh menyiapkan keseluruhan pakej ini, sebab ada yang dah siap, ada yang dalam pelaksanaan, ada yang dalam tempoh perolehan. Hanya tinggal sedikit lagi dan lebih kurang, saya kira kurang daripada 10 km lagi lah yang tinggal nanti. Diharapkan kita akan dapat peruntukan dalam tahun 2021 ini. Tapi untuk tempoh 2020 boleh dikatakan hampir 80% di sebelah Pahang ini dapat kita laksanakan. Manakala di antara Kota Baru ke Kuala Kerai, pakej di Kelantan pun akan terfokuskan. Jadi maknanya untuk Semenanjung kita akan ada jalan Pantai Timur, jalan Tengah dan juga Pantai Barat. Pantai Barat sekarang ini sudah giat kita laksanakan FR5 daripada Tanjung Karang, Sabak Bonam ke Perak dan sebagainya. Ada yang dah siap pakej, ada yang insya-Allah akan siap pada tahun ini. Dan dengan itu jaringan jalan di Semenanjung ini sudah pun kita pertingkatkan, dan insya-Allah dengan itu ianya akan memberi kesejahteraan dan membantu membangunkan ekonomi kita. Itu pencapaian kalau kita lihat dari segi sudut jalan. Jambatan-jambatan sudah pasti ada. Baru-baru ini kita mengucapkan menjunjung kasihlah kepada Yang di-Pertuan Agong. Kalau di Kuantan itu ada jambatan baru Putra yang telah pun dilancarkan, dan sambungan pada jambatan Putra nanti ialah flyover. Yang ini sudah tentu membantu di peringkat dalam bandar itu dari segi kesesakan jalan dan sebagainya. Itu sebagai contohlah. Tapi banyak lagi yang sedang kita laksanakan, dan insya-Allah kita memberi komitmen untuk memberi yang terbaik bagi memudahkan infra rakyat ini kepada rakyat. Betul. Macam apa yang Datuk Seri kongsikan tadi juga, bukan saja untuk menyuraikan trafik, memudahkan pelancaran kenderaan dan sebagainya, tetapi juga pada masa sama untuk merancarkan sosioekonomi. Khususnya macam apa yang kita bawakan tadi juga berkenaan dengan pembinaan Jambatan Putra. Ini juga merupakan salah satu perkara yang memberikan kabar gembira, khususnya bagi mereka yang berada di Kuantan dan sekitarnya, akan mendapat manfaat dan juga limpahan ekonomi setelah terbinanya Jambatan Putra ini. Baik, Datuk Seri, kalau kita lihat sepanjang tahun 2020 juga agak mencabar bila kita semua berhadapan dengan pandemik COVID-19, dan sektor pembinaan juga ada beberapa tapak pembinaan ditutup sementara ataupun dihentikan seketika pembinaannya untuk memastikan pandemik COVID-19 ini tidak meluar. Jadi mungkin bagaimana kalau kita lihat perkara ini juga, ialah kita tahu kita sebagai cabaran, tetapi pihak Kementerian Kerja Raya dapat menanganinya dan mengatasinya dengan teliti dan juga efisien. Kalau kita melihat daripada awal tadi, lebih kepada projek-projek besar yang kita laksanakan, kos ratusan juta dan sebagainya.
Jadi kita sedar bahawa pemain-pemain industri bukan saja daripada golongan syarikat-syarikat besar. Ada juga syarikat-syarikat kecil. Sebab itu kerajaan telah memperuntukkan kepada Kementerian Kerja Raya sejumlah 450 juta. Yang ini lebih fokus untuk membantu apa dikatakan pakej prihatin dan pakej ransangan ekonomi. Kita mendapat 450 juta yang ini difokuskan pada grade G1 kan G4. G1 G4 ni kontraktor kecil dan sederhana. Yang ini khusus untuk penjagaan jalan, penjagaan jerun dan juga bangunan. Dan peruntukan ini bila disalurkan, ianya sudah pasti akan menyalurkan peruntukan ini ke peringkat akar umbi. Sebab ini dah the real, orang kata the real players lah di peringkat akar umbi. Yang potong rumput, yang cuci jalan, yang buat road maintenance dan sebagainya. Daripada peruntukan itu, dalam pakej ransangan pertama kita dapat 300 juta. Yang ini khusus untuk penjagaan jalan. Pakej yang kedua prihatin ini kita dapat 150 juta, yang mana juga untuk maintain bangunan-bangunan kerajaan, JKR, quarters dan sebagainya. Daripada G1 sehingga G4 itu sejumlah 1056 projek yang kita laksanakan, yang mana setakat ini dah mencapai lebih 98%. Ada yang sedikit lagi insya-Allah bulan Mac ini akan siap disebabkan keadaan COVID dan sebagainya, terutama di Sabah pada satu ketika langsung ditutup, tak ada apa, bila ada PKP itu maka tidak dapat dilaksanakan. Akhirnya sekarang ini sudah pun dilaksanakan. Dan keseluruhan kontraktor yang terlibat yang dah dapat manfaat daripada ini ialah 961 kontraktor daripada G1, G4. Ini sudah pasti membantu, sebab kita sedia maklum bahawa 1 juta yang kita belanjakan gandaannya ialah 2,5 kali. Misal kata ada yang kata lebih daripada itu, sebab bukan saja kontraktor itu dapat, dia akan sudah pasti beli barang, supplier akan dapat, perkhidmatan-perkhidmatan lain akan dapat manfaat daripada apa yang kita belanjakan itu. Itu yang diharapkan dapat merancangkan ekonomi setempat, sebab ini berada di seluruh Malaysia apa yang kita belanjakan ini. Pada bulan lepas juga, penghujung Januari, kita dapat bawakan juga secara eksklusif di Facebook Live Kementerian Kerja Raya sendiri untuk Majlis Amanat tahun 2021 dan juga pelancaran Pelan Strategik Organisasi Kementerian Kerja Raya KKR. Ini dalam memastikan bahawa semua pelan ataupun tindakan yang dilakukan bermula tahun lalu dan juga tahun ini dapat diperkasakan. Ini juga melibatkan tahun 2021 hingga 2025. Ini satu perancangan yang teliti juga yang dilakukan oleh KKR. Sudah pasti bukan saja pelan itu yang kita nak fokuskan, supaya semua sektor dan pembinaan ini, tak kiralah sama ada kontraktor, pemaju, konsultan akan terlibat bersama. Kita ada strategic focus yang kita nak buat. Dan pada masa yang sama, pada tahun lepas juga kita dah bangunkan Highway Network Development Plan kita yang merancang keseluruhan jalan-jalan, bukan saja jalan persekutuan, tapi negeri juga boleh berpandukan pada apakah perancangan kita untuk kita hubungkan supaya jalinan perhubungan kita ini akan lebih efektif dan efisien. Itu perancangan yang sudah pun kita laksanakan dalam tahun 2020 dan diharapkan jadi panduan lah, bukan saja pada kami di peringkat persekutuan, tapi negeri dan juga di peringkat PBT akan mengambil sebagai panduan dalam kita membangunkan perhubungan jalan di Malaysia Semenanjung ini khususnya. Kalau kita lihat dari segi KPI pencapaian yang dilaksanakan oleh pihak KKR sendiri, kita bukan saja lihat bagaimana pelaksanaan dari segi ketepatan masa ataupun peratusan pelaksanaan yang mencecah angka ataupun peratusan yang cukup positif, tetapi juga kita melihat bagaimana pencapaian KKR itu sendiri dari segi kepantasan untuk mereka melakukan kerja-kerja pembaik pulihan. Khususnya baru-baru ini kita berhadapan dengan banjir, Datuk Seri di Pantai Timur, dan juga melibatkan infrastruktur jalan, ada berlaku tanah runtuh, kerosakan dan sebagainya. Tapi kepantasan yang ada oleh pihak KKR untuk memperbaiki infrastruktur utama ini juga dapat dilihat. Dalam sistem ini apa yang kita ada, bukan saja kita ada jurutera daerah, tapi sebab itu ada program yang katakan syarikat konsensi yang telah dilantik. Mereka inilah yang akan memantau, yang mengambil tindakan segera dengan apa yang berlaku.
Dan kalau kita melihat di Pahang misalnya, ada jalan terputus. Disebabkan bila JKR saja tidak dapat untuk melaksanakan, disebabkan kekangan, terputusnya perhubungan, banjir, kita tak dapat keluarkan Bailey Bridge untuk membuat jalan sementara, maka kita libatkan termasuk angkatan tentera membantu dan sebagainya. Inilah koordinasi yang kita laksanakan dalam kita memastikan perhubungan jalan kita sentiasa akan ada dan tidak terputus. Dan pemantauan dan kerjasama erat inilah ataupun sinergi ataupun collaboration di antara bukan saja kementerian, bukan saja antara negeri, tapi semua stakeholders yang terlibat ini membantu sebenarnya meringankan kerja-kerja kita dan tugasan kita. Dan malahan kita mengharapkan rakyat kita akan memberi feedback. Sebab itu kita sediakan banyak ruang untuk mereka memberi feedback pada kita supaya kita akan dapat mengambil tindakan segera apa saja aduan mereka. Ini juga merupakan peluang untuk kita menghargai mereka yang terus berkhidmat, jurutera, arkitek ataupun mereka yang bekerja di lapangan, di pejabat dan sebagainya. Itu sebabnya penganjuran Hari Profession Teknikal Negara HPTN pada tahun lepas 2020 adalah salah satu hari yang cukup penting dalam menghargai dan juga melihat bagaimana mereka ini cukup berjasa, khususnya dari segi pembangunan infrastruktur negara. Tapi kita sebagai di peringkat rakyatlah sendiri, mungkin Datuk Seri kita boleh sama-sama memberikan penghargaan itu dan dalam memastikan bahawa kita juga pada masa sama perlu menjaga infrastruktur yang ada, sedia ada. Jangan ada berlaku kerosakan disebabkan vandalisme dan sebagainya. Ini salah satu cabaran kita. Vandalisme, kalau kita melihat yang tular di social media, ada yang orang mencuri skru-skru daripada apa dia kata guardrail yang kita pasang, dan akhirnya guardrail itu jatuh dan sebagainya, mendedahkan risiko kemalangan kepada rakyat kita yang boleh mendedahkan bahaya pada mereka. Sebab itu kita kena saling kerjasama erat di antara pengguna, rakyat kita dan kerajaan dan agensi pelaksana ini, supaya kita dapat sama-sama menjaga, memastikan bahawa keadaan jalan kita berada dalam keadaan yang baik, selamat dan selesa untuk digunakan. Sudah pasti cabarannya ialah di peringkat kementerian ini bahawa ada jalan-jalan kita yang dah buat lama dulu, di mana keadaan fizikal jalan itu memang dah agak orang katakan dah boleh dikatakan agak teruk lah. Kalau dikatakan, boleh dikatakan structural failure dan sebagainya. Dan dengan peruntukan yang ada, kita kena uruskan, memberi keutamaan dan sebagainya. Sebab itu yang kita nak takbirkan ialah bagaimana kita nak menguruskan dengan peruntukan yang ada ini untuk pastikan bahawa kita dapat laksanakan dengan sebaiknya dari segi penyelenggaraan dan sebagainya. Dan insya-Allah kita akan memberi yang terbaik. Sudah pasti cabarannya ada, tapi kita akan perbaiki segala kelemahan kita dan memastikan bahawa keadaan jalan kita sentiasa berada keadaan selamat, selesa digunakan. Dalam perkara ini macam mana Datuk Seri menilai sendirilah, macam tadi kata dalam terhadnya dari segi peruntukan, sebab kita lebih fokus kepada COVID-19, memerangi COVID-19. Bagaimana Datuk melihat projek yang sepatutnya dilaksanakan tetapi mungkin dari segi ke arah langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam memastikan projek tersebut tidak terabai tetapi masih berjalan, cuma kita berikan keutamaan kepada COVID-19 dalam mengendalikan COVID-19. Bagaimana? Ini cabaran kerajaan, sebab bila kita pandemik COVID-19 ini, pendapatan kerajaan pun kurang. Bila pendapatan kurang, jadi kita kena agihkan mengikut keutamaan. Keutamaan sekarang ia dah mendepani cabaran pandemik COVID-19. Sudah pasti Kementerian Kesihatan untuk membeli vaksin, menyiapkan kemudahan kesihatan kita, itu menjadi keutamaan. Tapi pada masa yang sama, alhamdulillah kita melihat bahawa kita tidak diketepikan, kita masih dapat peruntukan. Jadi kita kena uruskan apa yang ada itu mengikut keutamaan tersebut. Tapi insya-Allah kita akan tengoklah, susunkan balik antara membuat jalan baru dan maintain jalan lama. Jadi ini kita akan perimbangi nanti dan kita cari kaedah apa yang terbaik. Sebab kita perlu jalan baru, pada masa yang sama pastikan jalan sedia ada ini berada dalam keadaan baik. Sebab itu yang kita lihat bahawa sekarang ini kita fokus bukan saja pada fizikal infra itu sendiri, tapi yang lebih penting ialah membangunkan kapasiti rakyat kita. Sebab itu dalam pandemik ini juga bukan saja melalui peruntukan kerajaan, misalnya bila berdepan dengan masalah pandemik, sudah pasti kontraktor juga berhadapan dengan masalah. Sebab itu CIDB mengambil inisiatif, bukan saja peruntukan daripada saluran kerajaan ini, tapi melalui peruntukan yang diberikan oleh CIDB sendiri untuk melatih personal binaan kita
supaya mereka diberi sokongan, kontraktor kecil misalnya, bayaran levy kita benarkan melalui bayaran ansuran, latihan kita kecualikan bayaran waktu tempoh ini, dan kita tahu ada yang hilang pekerjaan. Dan kita galakkan siapa nak hilang pekerjaan ini masuk ke sektor pembinaan di mana mereka dilatih dengan skill-skill tertentu. Dan kita upskillkan yang apa. Ini semua diperuntukkan oleh CIDB dengan belanja lebih kurang lebih daripada 60 juta untuk tujuan ini dalam kita mendepani pandemik COVID ini. Jadi ini yang kita fikirkan, apa yang kita mampu untuk membantu rakyat kita akan bantu. Malahan akan vaksin untuk orang kata untuk test COVID di peringkat apapun, syarikat-syarikat pun menghadapi masalah walaupun sudah ada dilaksanakan melalui Perkeso untuk buat testing di kalangan syarikat pekerja-pekerja kita di construction industry. Sekarang ni CIDB pun insya-Allah akan membantu sebab ada mereka tak mampu untuk membayar dulu. Dan ini pun untuk tahun ini CIDB akan membantu supaya akhirnya kita bukan saja dapat memeringankan bebanan mereka, yang lebih penting kita dapat membantu mereka untuk mengurangkan risiko jangkitan di kalangan pekerja dan menyebarkan jangkitan ini pada orang lain. Jadi ini yang akan dilaksanakan oleh CIDB insya-Allah. Baik Datuk Seri, setahun Kerajaan Malaysia Prihatin, kita lihat bagaimana juga untuk tahun akan datang ini, saya percaya pihak KKR juga ada perancangannya hala tuju yang telah pun disusun dengan begitu teliti untuk dilaksanakan akan datang. Bagaimana? Sudah pasti cabaran masa depan ialah bagaimana kita nak membawa industri players ini daripada konvensional, amalan-amalan biasa konvensional kepada amalan-amalan baru. Sebab itu kita melihat bahawa masa depan ialah macam mana kita nak menggunakan teknologi. Teknologi yang dah ada, teknologi masa depan, termasuklah yang kita galakkan penggunaan IBS, Building Information Modelling, Highway Information Modelling, semuanya. Kita kena latih industri players kita. Yang kecil-kecil ini juga mesti beralih dan berhijrah kepada amalan baru. Dengan menggunakan teknologi ICT yang ada ini, saya kira banyak yang dapat kita laksanakan. Salah satu fokus area ialah kalau kita melihat ialah dalam peringkat dunia sudah melihat pada intelligent transport system. Kalau ada autonomous vehicle nanti, adakah infra kita sudah bersedia? Sebab nanti kereta-kereta semua driverless, kan? Jadi adakah kita sudah bersedia? Jadi kita kena fikirkan ini. Kita kena bersiap kesiagakan semua industri players, semua supaya kita bukan saja adopt, tapi kita adapt kepada apa perancangan perkembangan teknologi pada masa depan. Jadi digital adalah salah satu fokus kita untuk masa depan. Baik, terima kasih. Banyak-banyak kita ucapkan kepada Datuk Seri Haji Fadilah bin Haji Yusof, Menteri Kanan Kerja Raya, Kementerian Kerja Raya. Tahniah dan syabas juga khususnya pihak KKR kerana terus membawakan banyak pembangunan dan juga penambahbaikan dari segi infrastruktur di negara kita. Terima kasih sekali lagi Datuk Seri. Terima kasih kembali kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia.